لله الحمد لله القائل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورة المائدة آيات 2. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Surah An-Nisa ayat 59. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Yang demikian itu adalah lebih baik, yakni bagi kamu, dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk tolong menolong dalam kebaikan. Islam merupakan agama yang bukan sekadar hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Akan tetapi juga Islam mengatur hubungan sesama manusia. Hal ini demikian kerana dalam menjalani kehidupan ini, manusia itu tidak boleh hidup secara bersendirian tanpa memerlukan bantuan dan kerjasama orang lain. Ini bermakna sifat tolong-menolong merupakan amalan yang amat dititik beratkan di dalam Islam bagi membantu manusia menjalani kehidupan yang lebih baik dan dapat membina pula hubungan sesama manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di awal khutbah tadi daripada Suratul Maidah ayat 2 yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan, yakni untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kamu kepada Allah kerana sesungguhnya Allah itu maha berat azab siksanya, yakni bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada umat manusia untuk saling membantu dalam kebaikan dan melarang sama sekali untuk saling membantu dalam melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan tolong-menolong dalam kebaikan merupakan suatu kewajipan yang perlu dilakukan oleh orang beriman. Bahkan amalan tersebut antara sifat yang terpuji di dalam Islam. Sifat ini akan dapat membantu meringankan mereka-mereka yang sedang menghadapi kesusahan dan kesukaran. Dengan cara tolong-menolong juga kita akan dapat membina hubungan yang baik sesama manusia, seperti dapat memupuk sifat kasih sayang, bertanggungjawab dan sikap mengambil berat serta prihatin dalam kalangan masyarakat. Baginda Rasulullah SAW sendiri adalah merupakan contoh manusia yang terbaik dalam mengamalkan sifat tolong-menolong ini. Baginda amat suka untuk menolong orang lain. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan telah ditunjukkan contohnya oleh baginda Nabi SAW. Dan tidak ada suatu kejahatan pun melainkan telah dicegah dan diperingatkan oleh baginda Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah."
Siapa yang melepaskan seorang mukmin daripada satu kesusahan, daripada kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dengan satu kesusahan daripada kesusahan pada hari kiamat. Wa man yassara an mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang meringankan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan baginya urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup keaiban seorang muslim, Allah akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil 'abd. Sesungguhnya Allah itu sentiasa menolong hambanya. Maka al 'abdu fi auni akhihi. Selagi mana seorang hamba itu mahu menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, antara kelebihan amalan tolong menolong ini ialah kita dapat menyelami dan merasai kesusahan orang lain. Kehidupan kita akan dipenuhi dengan rasa bersyukur, rasa bahagia, dan akan dijauhkan kita daripada perasaan sombong serta sifat mementingkan diri sendiri. Kita juga akan dapat berkongsi segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan orang lain demi memelihara hubungan sesama manusia. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabban nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas, wa ahabbal a'mali ila Allah sururun tadkhulahu ala muslim aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu daynan aw tatrudha anhu ju'an wala an amshi ma'a akhil muslim fi hajatin ahabba ilayya min an a'takifa fi hadhihi al-masjid syahra fi hadzal masjid syahra." Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin, atau engkau menghilangkan salah satu kesusahannya, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau hilangkan kelaparannya. Dan aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan bersama dengan saudaraku seorang muslim untuk memenuhi keperluannya itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid An-Nabawi selama sebulan lamanya. Hadis riwayat At-Tabarani. Oleh itu, sebagai umat Islam yang prihatin, sewajarnya bagi kita untuk mengamalkan sifat tolong menolong dan bantu membantu ini. Kita hendaklah menunjukkan sikap prihatin dan belas kasihan terhadap mereka yang memerlukan bantuan, bagi memberikan kegembiraan kepada mereka. Jadilah umat yang gemar memberi manfaat kepada orang lain dengan menggunakan kelebihan ilmu, harta dan tenaga yang kita miliki untuk membantu dan memberi kebaikan kepada orang lain. Sikap ini jangan dihadkan pada waktu dan keadaan-keadaan tertentu sahaja. Bahkan ianya hendaklah sentiasa dijadikan budaya dalam kehidupan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 19, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Yang bermaksud, dan yakni pada harta-harta mereka, yakni orang beriman itu, ada pula bahagian yang mereka tentukan untuk menjadi hak bagi orang-orang miskin, baik yang meminta-minta maupun orang miskin yang menahan dirinya daripada meminta-minta. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, secara rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin mengingatkan para jemaah sekalian bahawa sesungguhnya jalan-jalan kebaikan itu sangatlah banyak, dan di antaranya adalah membantu memenuhi keperluan manusia di sekeliling kita. Dan jika kita lihat di sekeliling kita, ramai manusia yang memerlukan pertolongan dan bantuan. Ada di antara mereka yang memerlukan bantuan di dalam bentuk harta, ada di antara mereka yang memerlukan dalam bentuk tenaga dan sebagainya. Marilah kita menjadi masyarakat yang sentiasa mengamalkan budaya tolong menolong, dan berusahalah memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan mengikut kadar kemampuan kita. Jadilah masyarakat yang memberi manfaat kepada manusia, dan elakkanlah diri daripada menjadi masyarakat yang terlalu mementingkan diri sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 85, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha
wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Yang bermaksud, sesiapa yang memberikan syafaat yang baik, nescaya dia akan memperoleh bahagian, yakni pahala daripada kebaikan itu. Dan sesiapa yang memberikan syafaat, yakni pertolongan yang buruk, nescaya dia juga akan mendapat bahagian, yakni dosa daripada keburukan itu. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. بما يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba-hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara sahaja. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang akan kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada baginda dan ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna. Juga kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hinggalah ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharalah, lindungilah, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka-mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah
kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Harisa li Syariatik As-Sultan Ibrahim ibn al-Marhum Sultan Iskandar, sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Ta'zim. Juga kepada Raja Zahra Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, Tengku Ismail ibn Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Khalidah binti Bustamam, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin waqdhulil kafarata wa mubtadi'is sayyi'ati wal musyrikin wa kull man huwa aduwwun lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin waqdid dayna 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.